Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam ruangan bicara santai falak bersama host kita pada malam ini, iaitu FB page Bahagian Falak dan Semua Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri-Negeri Sembilan. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online, dan seperti biasa setiap hari Selasa malam Rabu, saya akan bersama dengan rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua, untuk kita berbicara santai falak berkenaan dengan cerita-cerita, isu-isu semasa, ataupun yalah, kita buat cerapan ke mana-mana yang boleh lah kan. Jadi hari ini adalah 1 Jun 2021, hari PKP 3.0, hari yang pertama, pukul 9.20 malam. Jadi kita kembali, orang kata duduklah di rumah untuk sama-sama kita berusaha untuk cuba kita memutuskan rantaian COVID-19 kita ni. Jadi itulah dia, kita ada banyak benda yang kita belum dapat buat lagi, belum dapat settle lagi, dan disebabkan kita banyak sangat mengular hulu hilir ni. Jadi itulah yang menyebabkan kita tidak dapat mengawal COVID ni kan. Jadi itulah, mudah-mudahan usaha kita kali ini akan mendapat keberkatan dan juga dapat izin daripada Allah SWT untuk kita untuk diangkat daripada muka bumi ni penyakit ataupun pandemik yang begitu teruk. Kalau dah fikirkan penat, kita tak penat kan. Frontliner kita lagi penat. Jadi itulah dia, kita mainkan peranan kita, frontliner mainkan peranan mereka, dan yang lain tu mainlah peranan masing-masing. Okay. Jadi terlebih dahulu, sebelum kita meneruskan kita punya bicara santai pada malam ni, seperti biasa kita punya host kita Sanwar telah pun mewar-warkan untuk kita share kan ke page rakan-rakan masing-masing, wall masing-masing, ataupun dekat page kita ke, dekat wall sendiri ke, dekat grup kita ke, ataupun di mana-mana lah kita kongsikan link dekat dalam kita punya grup WhatsApp ke, apa benda ke, untuk kita punya slot malam ni, insyaAllah. Okay. Jadi tak apa, suara saya tak tahulah 2-3 bulan agak bermasalah sikit. Jadi harap-harapnya tidak, itulah, tidak hilanglah kejayaan suara kan. Okay. Jadi kalau boleh kita seperti biasalah, terima kasih, kita bagi respon kepada kualiti audio dan video pada malam ni. Harap semua okey, insyaAllah. Semua okey insyaAllah. Okey, jadi terlebih dahulu kita sama-sama lah kita kata apa, sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Mufti Perak kita, iaitu Tan Sri Datuk Harusani Zakaria, yang telah pun meninggal dunia. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah, mudah-mudahan kita cuci rahmat Allah, mencuci rahmat kepada ruh Allahyarham, insyaAllah. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Amin. Syukur. Jadi itulah, seperti biasa kita harus jaga-jaga. Banyak kes kan, rakan kita ada yang meninggal kan. Saya tengok ada rakan-rakan lama, rakan kepada rakan pun yang kata dah kena pergi dekat MIPS seminggu, kena balik. Lepas tu ada yang itulah, banyak cerita dah kan. Jadi kita pun risau lah. Jadi siapa yang belum register untuk ambil vaksin tu, ambil lah. Okay. Ambil lah. Okay. Apalah nak berkonspirasi sangat kan. Mending pada kita. Okay. Jadi
malam ni kita akan berbicara sedikit berkenaan dengan sambungan cerita bahagian ke-9, iaitu trip mengembara Australia. Tak habis-habis lagi. Okay, 2019. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan kepada rakan-rakan semua beberapa buah gambar gerhana bulan. Kan minggu lepas kita telah buat gerhana bulan, kita telah pun melihat fenomena gerhana bulan penuh yang di Semenanjung dia terbit di Rakan, Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat gambar-gambar tu memang cantik, alhamdulillah. Cuaca di sana cukup orang kata sempurna lah. Okay? Sempurna lah keadaan langit di sana untuk dapat melihat selengkap-lengkapnya fasa gerhana daripada awal sampai habis fasa gerhana penuh lah. Okay? Dan kita di Semenanjung saja majoriti tak dapat lihat. Hanya beberapa tempat saja kita dapat lihat apa dia gambar, tapi majoritinya tidak dapat lihat kerana hujan. Jadi saya pun telah buat live bersama dengan page Falak dan Semua Maklumat ni pun. Kalau siapa yang ikuti live pada petang tu memang hujan, ya Allah, lebat. Jadi saya pun tak tahulah, saya pun tak tengok lagi video tu balik, tapi mungkin saya terjerit-jerit sikit malam tu sebab nak berlawan dengan cuaca, dengan bunyi kuat hujan dan juga kilat berdentum-dentum di Kuala Lumpur ketika itu. Jadi tak dapat lihat langsung fasa gerhana tu daripada awal sampai habis, tak dapat tengok langsung kan. Tapi alhamdulillah kalau kita perhatikan Stan Noah kata apa, ada 28,000 view 28,000 views kepada page kita ni, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada semua. Ini adalah orang kata sokongan anda semua. Kita telah sama-sama orang kata meriahkan fenomena gerhana walaupun tak nampak. Walaupun saya terpaksa menumpang live stream daripada Dark Sky Malaysia, saya pun telah kontak bos diorang, Emma, minta izin diorang kalau boleh saya masukkan sedikit live stream daripada mereka, dan saya dapat tunjuk sikit lah. Jadi mungkin ada yang terconfuse tengok-tengok ada live stream ni, siapa tak cakap tak ada suara kan. Itu sebenarnya live stream kepada live stream, berapa live stream kita tu kan. Jadi kita sama-sama raikan lah, insyaAllah. Okay? Tapi satu benda yang saya nak tunjuk, satu gambar yang telah dikongsikan bersama saya, cukup menarik. Dia adalah sebuah video daripada oleh Nora Janatul. Okay? Nora Janatul yang berada di Bukit Parapat, Sempurna. Video ni telah dibawa kepada pemerhatian saya oleh rakan kita iaitu Dak Nam, yang menunjukkan situasi fenomena saat-saat ketika terbitnya gerhana bulan. Okay, masa terbit gerhana bulan. Tapi menarik video ni adalah kita dapat lihat beberapa fenomena-fenomena lain serentak di dalam satu video. Okay. Dia adalah sesuatu yang bila saya tengok pun saya agak terkejut kerana dia dapat rakam banyak benda serentak. Okay, cukup menarik. Okay. Jadi saya kongsikan dulu, screen share dulu. Okay, saya cuba screen share. Okay, ni dia. Okay, ini adalah lokasinya berada di mana, di Mariatah Bukit Parapat, Sempurna, Sabah. Okay, ketika ini bulan sedang terbit lebih kurang 1 degree di atas ufuk, atas horizon. Tapi cuba tengok video ni betul-betul. Okay, saya cuba play video ni. Saya cuba full screen. Saya cuba full screen. Cuba lihat. Ini adalah bulan ni. Bulan gerhana sedang terbit. Betul-betul 1 darjah di atas ufuk.
ufuk laut. Okay? Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, video ni dia ulang balik. Macam mana nak pause ni? Sekejap saya pause sekejap. Tunggu dulu. Okay, tak boleh pause. Okay, kena pause macam ni. Okay, nampak? Ini adalah gerhana. Ini adalah bulan sedang terbit dalam keadaan gerhana. Saya cuba zoomkan, boleh tak? Tak boleh nak zoom, okay? Tak apalah. Ni dia. Ini adalah bulan gerhana. Inilah yang cuba dirakam, kata apa, yang saya memang galakkan kepada peminat-peminat ataupun pecerap pada hari gerhana tu, cuba rakam ketika bulan terbit. Okay? Dan kalau kita lihat dekat sempurna ni, bulan ni terbit dia belum dalam keadaan bergerhana penuh lagi. Kalau kita boleh lihat, kita nampak terang lagi bulan ni sebahagian daripada bahagian atas dan kiri tu masih lagi terang ketika itu kan. Jadi maknanya bulan belum masuk dalam fasa gerhana penuh lagi. Ini dekat sempurna Sabah. Kan siapa ingat saya dah buat itu. Kata pukul-pukul berapa dia muncul semua tu kan. Okay, tapi inilah keadaan kat sana. Jadi dia adalah sesuatu yang cukup menakjubkan. Okay, itu satu. Yang kedua adalah kalau kita tengok gambar daripada pada awal-awal video ni, cuba tengok di ufuk ni nampak tak ada warna ni. Okay, ni kaki langit, ni awan, ini adalah lautan, ni adalah langit. Okay, bawah ni adalah bayang-bayang gelap warna hitam ni. Kalau siapa nampak saya punya mouse bergerak, boleh nampak mouse bergerak tak? Boleh kot, okay. Jadi itu yang bahagian gelap tu. Kemudian ada garisan merah sikit, warna oranye ni. Kemudian biru lah langit lah. Okay. Ini adalah fenomena yang kita panggil sebagai Belt of Venus. Belt of Venus yang selalu saya sebut-sebut sebab saya pertama kali saya nampak tu masa saya pergi Australia tahun 2013. Okay. Dan ketika itu kalau kat Australia masa tu memang langit tidak ada awan langsung. Dan kalau menurut orang pun kata benda fenomena ni adalah fenomena yang memerlukan langit yang bersih, tidak ada awan langsung. Dan kalau kita lihat daripada video ni pun, walaupun ada awan-awan nipis sikit tapi tidak ada awan tebal. Maka kita boleh lihat di sini, ini memang adalah fenomena Belt of Venus yang dapat dilihat. Memang saya rasa bagi saya lah, secara peribadi, inilah gambar ataupun video kali pertama yang saya lihat daripada Malaysia. Mungkin sebelum ni mungkin ada ramai yang ambil, saya mungkin tak terlintas dekat saya punya timeline ke apa benda kan. Tapi ini kali pertama saya lihat. Jadi saya rasakan ia adalah satu kata momen yang cukup berharga, cukup menarik dan kata apa, bertuah lah Nora kita ni dapat merakamnya kan. Belt of Venus ni, ini adalah apa benda yang gelap ni, yang betul-betul di atas ufuk lautan ni, warna yang gelap tu, itu adalah bayang-bayang bumi. Okay, maknanya kita sedang menghala ke timur. Matahari kita kat belakang kita. Okay, matahari dah turun sebab dah maghrib. Jadi matahari dah turun sedikit di belakang kita tu. Cahaya matahari tu telah terlindung oleh bumi, jasad bumi. Jadi bayang-bayang bumi tu jatuh ke belakang, ke belah timur. Tapi disebabkan matahari punya sudut rendah, jadi bayang-bayang bumi tu dah makin tinggi. Tinggi, sebelah timur tu tinggi. Itulah dia yang gelap tu. Tapi yang Belt of Venus tu adalah, kalau tak silap saya, adalah yang warna oranye tu. Yang betul-betul di atas garisan warna gelap tu. Okay. Jadi ini adalah satu satu fenomena yang cukup menarik untuk dilihat. Yang tak sangka boleh dilihat dekat Malaysia ni. Okay. Jadi dulu maklumat ya. Jadi cukup bertuah lah yang dirakam oleh kita punya rakan kita iaitu Nora dekat Sempurna, dan juga terima kasih kepada rakan kita Daknam yang telah pun memberikan maklumat ni kepada saya pada 2 hari lepas tu kot. Okay? Bila saya tengok video ni memang saya terkejut tengok kan. Okay? Dan lagi satu,
Saya kata ada beberapa fenomena kan. Jadi yang pertama adalah bulan dalam keadaan gerhana sedang terbit. Yang kedua adalah Belt of Venus. Okay? Belt of Venus ni tidak ada istilah dalam bahasa Melayu. Cari-cari tak jumpa. Okay? Mungkin ini adalah fenomena yang tidak pernah diambil tahu oleh masyarakat terdahulu. Okay? Dekat Malaysia. Jadi kalau saya tak pasti mungkin sesiapa boleh tolong check dekat kitab-kitab lama ke benda ke, mungkin ada kan. Mungkin boleh tanya Ustaz Napiah ke apa benda ke, adakah pernah dibincangkan berkaitan dengan cahaya bayang-bayang bumi yang dapat dilihat seperti ini. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita lihat ni adalah ada garisan, nampak? Ada macam 3 garisan. Dia betul-betul menghala ke arah bulan. Nampak? 1, 2, 3. Dia macam ada satu pancaran. Okay? Rays. Itu sebenarnya adalah pancaran ataupun dipanggil sebagai apa? Rays anti-solar rays. Anti-solar rays tu kalau kita perasan kadang-kadang maghrib kan, matahari dah turun kan, kita ada cahaya daripada matahari, cahaya daripada barat. Dekat titik matahari tu dah jatuh, ada cahaya keluar. Dia punya macam pancaran cahaya kan. Pancaran cahaya tu selalunya disebabkan apa? Dekat bawah ufuk, betul-betul dekat atas matahari tu mungkin ada awan-awan sikit. Jadi bila matahari turun, cahaya tu dia tak terserak. Dia mungkin terlindung oleh kepulan-kepulan awan yang macam tinggi-tinggi sikit tu. Jadi tu sebabnya nampak dia macam terang gelap. Okay? Tapi cahaya tu kalau kita perhatikan, dia akan berasal daripada matahari, melengkar atas kepala kita dan jatuh ke timur. Mungkin ada yang selalu pernah ternampak benda tu kan. Okay? Yang menarik dia ada dalam gambar ni adalah cahaya tu dia betul-betul tunjuk direct ke arah bulan. Nampak? Kalau kita cepatkan sikit dia punya ni, nampak tak? Tu bulan. Ni bulan. Nampak tak? Cahaya tu betul-betul jatuh ke bulan. Ke arah bulan. Okay? Menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa terbuktilah, jelaslah ketika matahari turun dan bulan purnama sedang naik, okay, dia berada betul-betul 180 darjah. Bertentangan arah. Okay? Dia seolah-olah dia tunjuk, kat situ matahari, dekat situlah bulan. Cuba mata semua tengok kat situ. Kan, jadi dia adalah satu view yang cukup menarik lah. Sekejap saya cuba zoomkan sikit tak momen-momen yang mungkin dia dalam suasana wide angle ni dia okey sikit. Kalau dia zoom tak nampak sangat. Kalau dia wide angle ni mungkin nampak sikit. Okay, nampak? Okay. Cahaya tu betul-betul jatuh ke bulan ni. Kan. Jadi Masya Allah. Jadi bila kita tengok ni adalah satu momen di mana kita boleh lihat 3 fenomena serentak. Gerhana bulan sedang naik dalam keadaan gerhana. Rays Belt of Venus dan juga anti-solar rays. Okay? Anti-solar rays. Maknanya solar rays tu pancaran cahaya matahari tu daripada matahari. Tapi kalau anti-solar tu dia berlawanan arah sebelah timur. Ataupun dia berlawanan arah, tak kisahlah timur ke barat ke. Tapi dia berlawanan arah daripada matahari. Okay, jadi maknanya dia adalah dapat dilihat. Memang cukup menarik. Okay. Jadi saya nak tengok video lagi satu ni apa benda dia tunjuk. Video ni rasanya ini video lagi satu ni dia tunjuk suasana di atas bukit. Tak pasti pula dia zoom ke tak. Ini rasanya video ni menunjukkan suasana sekitaran bentuk Belt of Venus tu. Okay, kita boleh nampak Belt of Venus tu dia akan datang daripada sebelah dia akan daripada point utara, timur ke selatan. Kan dia akan nampak daripada 180 darjah. Okay. Jadi ini adalah satu yang cukup menarik dan kata tidak disangka-sangka kan. Kalau berdasarkan apa yang saya dapat pun Nora ni pun rasanya dia
dia ambil je gambar dia masa tu, memang dia nak ambil gambar gerhana matahari pun kan, cuma mungkin dia tak perasan kot apa benda yang sedang berlaku kat situ tu. Tapi bila kita kongsi tu, saya cakap kat Nam lah, katakan ini kena kongsi ni, kena share, dia kena minta izin dululah kepada tuan punya gambar tu kan, kita mana boleh cilok gambar orang kan, jadi kita minta izin dulu. Jadi dia dah share, jadi saya pun terlupa nak share dekat saya punya wall, nanti saya share malam ni. Okay? Jadi ini adalah satu benda yang cukup menarik. Jadi kita boleh lihat ini adalah satu contoh di mana kadang-kadang fenomena tu berlaku depan mata kita tapi kita tak perasan, tak sedar benda tu berlaku. Tetapi bila kita tengok balik, kita bincang dengan kawan kita, lepas tu ada yang perasan, rupanya yang kita rakam tu ada something going on, sedang berlaku dalam gambar kita tu, dalam video kita tu. Jadi itulah penting kalau boleh kita memerhati keadaan langit, kita rakam je, tak kisahlah kita faham tak faham, itu nombor 2. Seperti mana yang selalu saya sebut sebelum ni, kalau kita nak belajar ilmu falak, nak belajar langit malam, okay, perkara pertama yang kita kena ada adalah kita kena ada satu sifat sentiasa pandang ke langit. Okay. Sentiasa kita tengok, pandang ke langit, tak kisah faham tak faham, lain cerita. Asalkan kita ada habit tengok langit. Kemudian bila kita dongak ke langit, kita pandang ke langit, kemudian kita ambil gambar ke apa benda ke, itu tak salah. Kalau ada kamera phone ke apa benda ke, kita rakam je lah. Kita rakam. Kemudian kita cuba kongsikan benda tu dengan rakan-rakan kita yang memang kita tahu, yang kita faham, mereka ni ada pengetahuan. Kan? Kita tak tahu benda yang kita rakam, jangan kita viralkan pula dengan anggapan kita yang kita pun tak sure betul ke tak. Kan? Tapi kita cuba tanya dulu dengan kawan-kawan kita tu, apa benda yang kita rakam ni betul ke tak, kan? Macam best je, pelik je, tapi kita tak faham kan, tak apalah, kita tanya dulu, kan? Jadi ini adalah satu benda yang cukup menarik. Pengajaran yang kita boleh belajar adalah di mana kita rakam gambar, kita adakan satu habit untuk merakam gambar ni. Okay, saya tengok ada yang minta share, jadi mungkin Dak Nam boleh tolong sharekan link Facebook yang daripada Nora ni. Boleh linkkan dekat dalam ruangan komen tu, jadi geng-geng kita tu boleh tengok sekali lah. Rasanya dia share sebagai public kot. Okay. Jadi saya boleh minta tolong siapa ada Nam ke apa ke, boleh minta tolong share dekat link tu. Okay, ada yang tengok, ada soalan ni. Boleh hantar ke airport ke tak? Airport ni siapa yang tak tahu adalah astronomy picture of the day. Malam-malam ada kapal terbang. Helikopter mana ni? Okay. Astronomy picture of the day ni, airport ni adalah laman web di mana kita ada helikopter rendah ni. Sekejap, tengok je. Apa benda helikopter rendah ni malam-malam terbang kat KL pukul 9.40 malam. Muskil kan ni kan? Itu cerita lain lah. Okay. Jadi airport ni adalah astronomy picture of the day. Kita boleh rakam gambar kita rasa gambar kita ni bernilai, kita share. Jadi dia akan, kalau dia rasa benda ni cukup cantik ataupun cukup berguna, dia akan share kat laman web dia. Okay. Siapa yang dapat gambar dia dikongsi dekat airport tu, kira dapat menang, macam bukan menang loteri lah, kira macam dahsyat lah kan, hebat lah. Jadi boleh lah rasanya, kalau Dak Nam boleh minta apa tu dekat Nora kita ni, kalau dapat satu frame gambar yang jelas ke apa ke, boleh share lah dan hantar ke airport. Manalah tahu ada rezeki kan, dia punya apa, gambar tu dapat keluar. Dan kita cakap lah, masa kita hantar ke airport tu, kita cakap gambar ni adalah gambar gerhana bulan tu, belt of Venus dengan anti-solar rays. Kan? Jadi dia ada satu benda yang apa kata 3 momen yang boleh nampak serentak. Okay? Memang best. Okay? InsyaAllah. Okay. Okay. Masa Dak Nam kata apa, first time tengok anti-solar point tu lah. Rasanya kadang-kadang kalau kat KL ni, kadang-kadang pernah nampak juga di sebelah timur masa maghrib. Okay? Dia very rare lah, pasal dia kena cuaca cantik, lepas tu kena pula elok pula dekat sebelah barat tu ada awan ke apa benda kan. Tapi itulah, tak pernah rakam ni secara wide angle, jadi kita tak tahu macam mana keadaan dia. Okay,
Macam mana nak kecilkan balik gambar ni? Okey. Okey, saya kongsi lagi sikit gambar-gambar daripada Ustaz Jumat. Jumat kita daripada Jabatan Mufti Negeri Sabah ada kongsikan dia kongsikan beberapa gambar. Baju ni gambar-gambar Ghana ni, macam mana gambar Ghana dia ni. Okey. Ini adalah antara gambar-gambar gerhana bulan penuh yang telah dirakam daripada Balacara Al-Biruni dekat Sabah oleh pejabat mufti negeri Sabah kita. Pastilah ini ada gambar ni Ustaz Jumat ambil ke, tapi itulah gambar ni. Jadi memang cukup rare lah, cukup cantik lah gambar ni kan. Cuma mungkin saya boleh memberi sedikit komen lah. Komen-komennya adalah antaranya bahagian sebelah kiri ni mungkin kelihatan sedikit overexpose, terlebih expose, jadi dia nampak putih sangat. Jadi mungkin kita nak dapatkan yang bahagian merah bulan ni jelas. Jadi itu antara trikinya, masalahnya apabila kita nak kongsi gambar yang berlainan kecerahan. Contohnya masa gerhana bulan. Okay? Sebab ada bahagian bulan tu dia gelap sikit, ada bahagian bulan tu dia gelap terang sikit. Jadi itu satu yang tidak susah lah kita nak kontrol benda tu. Okay? Kita nak tengok benda tu dapat lihat dengan jelas untuk kedua-dua momen tu, dalam kedua-dua terang dan gelap tu. Jadi itu memerlukan satu pilihan. Kita nak yang mana satu? Kan kita nak yang bahagian terang ke nak bahagian gelap? Kan nak bahagian terang ke bahagian gelap? Jadi kita kena lihat juga macam manakah keadaan suasana dia tu, keadaan suasana langit dia tu. Okay? Ada lagi satu gambar saya nak kongsi, gambar gerhana bulan ni. Sekejap saya cuba buka dulu. Daripada kita punya tuan rumah kita, Ustaz Anwar tu. Rasanya ada ni. Okey, ni dia. Kita kena kongsi gambar tuan rumah. Sekarang dia tak panggil kita dah. Okey, ni dia. Sikit. Okey, ni Ustaz Anwarnya. Ustaz Anwar kita daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ni punya gambar. Jadi gambar-gambar yang dirakam, ni rasa dia kongsi-kongsi semua ni. Tapi mana gambar daripada Negeri Sembilannya? Ustaz Anwarnya gambar mana? Ini cari tak jumpa je kita cuba. Okeylah, kita tengok satu-satu lah. Ada tak gambar-gambar ni? Okey, ini gambar daripada Luqman kita dekat Tanjung Labian, Datu Sabah. Okey, Dark Sky Malaysia. Best. Okey. Ni nampak. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana kita dapat kontrol kita punya exposure kita tu supaya yang bahagian terang tu tak terlampau over, yang merah tu masih dapat lihat. Okey, jadi agak tricky juga. Dan kalau kita lihat dia dalam gambar ni juga, ada bintang-bintang dekat sebelah-sebelah bulan tu. Okay. Jadi seperti biasa, selalu saya nasihatkan kepada rakan-rakan kita bila ambil gambar tu ada benda-benda dekat keliling bulan tu, jangan abaikan. Kita buka kita punya star map, peta bintang, kita kenal pasti bintang apa yang ada dekat sebelah bulan tu.
Kan? Pasal bukan sekadar bulan saja kita nak tengok. Kita nak tengok juga persekitaran bulan tu. Dia lalu dekat mana, dekat dengan bintang ni kata abang benda semua tu kan. Dan ini adalah salah satu cara di mana kita boleh menentukan kiraan dalam aplikasi yang kita guna, software-software yang kita guna tu, tepat ke tak. Okay? Sebab yang tepat tu adalah gambar kita yang kita rakam. Okay? Dengan syarat gambar yang kita rakam tu kita tulis tarikh dan waktu yang betul. Okay? Itulah yang sebenar-benarnya berlaku kat langit. Yang dalam software tu, Sky Safari ke Stellarium ke apa benda semua tu, itu adalah kata sebagai satu simulasi berdasarkan kata kiraan rumus-rumus yang telah dibuat, software apa tu, formula-formula yang telah dibuat. Jadi kena ada comparison kan, kita nak tengok betul ke tak. Kadang software ni kadang-kadang cloud juga macam ada error sikit, bukan error sikit lah, mungkin dia punya precision dia tu kurang kan. Mungkin software ni precision dia simple je, yang ni software dia precision dia tinggi, ada sebab-sebab dia tu. Jadi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey berdasarkan gambar kita rakam. Ni contoh macam gini kan, saya minta kawan rakan-rakan kita, tak tahulah dia masuk ke tak, Lokman ke Emma ke apa ke, dalam gambar bulan ni ada tak nampak bintang-bintang ni, kenal pastikan apakah bintang-bintang tu. Okey, ni pun daripada Emma ketika dirakamnya adalah saat ketika bulan tu sedang terbit. Dan cukup menarik di sini adalah kita boleh lihat bentuk bulan ni tak bulat. Bukan nak kata bulan dia lepeh, jangan nak ngada okay? Bentuk bulan ni tak bulat, dia penyek sikit. Sebab sebab bulan ni masa ni dia sedang terbit. Benda yang rendah-rendah di langit, apabila dia sedang terbit, dia akan berlaku refraction, pembiasan cahaya. Refraction, contoh siapa yang pernah lihat matahari terbenam dekat laut, dia akan nampak penyek kan. Itu adalah refraction, kata biasan atmosfera. Kalau dekat rendah-rendah tu, atmosfera kita tu tebal, kita sedang melihat tebal. Okay, jadi maknanya dia macam dia cahaya tu terbias. Sebenarnya kalau kita lihat kat sini gambar ni, altitude bulan adalah 43 minit, kurang daripada 1 darjah. Sebenarnya bulan secara fizikalnya belum naik lagi. Okay? Bulan belum naik lagi di atas ufuk, tapi cahayanya telah terbias dulu dan kita dapat lihat dia. Advance. Okay? Cahaya dia telah terbias. Sila Google Earth refraction, boleh faham apa yang saya cuba cakapkan di sini. Bermaksud apa tau? Benda-benda yang kat rendah kat langit tu, tak kisahlah bulan ke matahari ke bintang ke benda planet ke apa ke, asalkan cahaya tu berada daripada angkasa lepas. Okay? Kalau dia rendah dekat langit tu, rendah dekat ufuk, bermaksud dia belum naik sebenarnya. Secara fizikalnya dia belum naik, tapi cahayanya telah terbias. Okay? Telah terbias. Kita nampak dulu. Jadi siapa-siapa yang buat kiraan ephemeris ataupun almanak, okay? Siapa yang buat programming ke apa benda ke, dia kena ambil kira juga refraction. Kalau dia tak ambil kira refraction ataupun pembiasan atmosfera bumi, kiraan dia tu mungkin mengatakan bulan belum terbit, tapi bila kita tengok kat langit, bulan dah nampak dah. Okay? Jadi dia kena ambil kira benda-benda macam tu. Jadi kena apa? Benda-benda macam ni lah menarik. Ini saya memang suka gambar ni, sebab dia tunjuk betul-betul gambar bulan dia tak begitu sempurna bulat dia. Okay, panjang umur, alhamdulillah Lokman dengan Emma sebut nama muncul dekat sini. Okay? Baru lepas meeting, dasar ni malam-malam meeting kan. Semoga meeting semua dalam keadaan maya. Okay, jangan meeting depan-depan. Okay. Ni gambar daripada daripada resuan kita. Rupanya dia ada gambar, aku punya saya tak perasan ada gambar. Okay, dekat Banting, maknanya dekat Banting masa tu dah langit clear lah, bila bulan dah mula keluar. Okay. Pukul berapa dia? 8.30. Elok sangat. Kenapa tak buat live pada masa tu? Saya pun tak perasan buat live tak. Kan? Jadi okay. Ini adalah gambar ketiga bulan fasa separa. Fasa separa. Bermaksud dia sebahagian bulan dah keluar daripada bayang-bayang umbra bumi dan sebahagian lagi dah
masuk dalam sebahagian lagi masih lagi dalam umbra bumi. Jadi dia bahagian gelap dengan bahagian terang. Okay. Jadi kita boleh lihat bentuk bayang-bayang ni pun dia melengkung. Okay. Itu adalah bukti menunjukkan bahawa bentuk bumi kita ni adalah bulat. Okay. Dia sfera, dia bulat. Cahaya matahari kena kat sfera, dekat bumi kita ni, bayang-bayang tu pun bentuk sfera juga. Kan mana ada kalau bayang-bayang bentuk bulat, benda bentuk bulat, bayang-bayang bentuk lepeh. Tak adanya kan. Jangan ada kan. Okay. Jadi ini bukti, ini salah satu bukti. Okay. Okay. Tengok gambar siapa lagi. Oh, okay. Ini gambar ni memang saya tak tahulah Emma ada hantar dekat airport ke tak. Cuma saya nak tanya, gambar ni adalah gambar single exposure ke ataupun composite? Saya nampak ni macam saya tak tahu. Susah. Okay, jadi mungkin boleh Emma dan juga Lokman boleh komen sikit. Tapi gambar ni memang rare lah. Memang cantik sangat sebab kita boleh nampak gerhana bulan ya di sini. Kemudian kita boleh nampak orang kata apa, Scorpio tengah naik. Bintang Antares ada kat situ. Okay, nampak. Ini adalah bulan, ini adalah burus Scorpio tengah naik, ini Milky Way tengah naik. Okay, jadi memang orang kata cantik lah langit sana. Okay. Komposit Okay, tak apa. Ini adalah gambar komposit. Okay, gambar komposit tu bermaksud apa? Dia bergabungkan exposure yang exposure yang lama untuk mendapat gambar-gambar bintang. Kemudian digabungkan dengan exposure yang pendek untuk mendapatkan bentuk gerhana bulan penuh dalam keadaan merah. Kan kalau katakan dia kalau kita buat exposure panjang, bulan tu akan terang sangat. Padahal gerhana masa tu dia warna merah, dia tak ada terang sangat. Okay? Jadi dia komposit ni adalah gabungan dua dua setting kamera yang berbeza. Okay. Jadi ini adalah salah satu trik dalam astrofoto. Kalau kita nak gabung-gabungkan beberapa momen yang berlainan. Okay. Sebab kadang-kadang satu kita nak merakamkan suasana dalam waktu yang sama, exposure yang sama, susah. Jadi dia kena buat lain-lain. Jadi ini bagus. Saya ada beritahu. Ini adalah over expose wide field menggunakan 14 mm. Kemudian bulan 1600 mm. Okay. Yang wide field ni menggunakan gambar bintang ni dalam 14 mm lens. Dan bulan tu adalah asalnya daripada gambar yang daripada 1600 mm daripada teleskop tu. Okay. Jadi dia gabungkan, dia letak kat situ. Okay. Bukan gambar tipu-tipu. Dia gambar komposit. Dia bukan gambar tipu. Okay, dia ni satu benda yang menarik lah. Satu perbincangan yang menarik yang agak subjektif. Yang mana bila kita share gambar tu, kan, kita kalau gambar tu adalah daripada gabungan beberapa gambar komposit, kita tulis. Kita jangan cakap gambar ni dirakam satu malam macam ni lah. Macam kan. Padahal gambar tu mungkin direkam sikit digabungkan. Kan. Jadi berbeza tu. Gabungan beberapa gambar dengan gambar yang kita rakam masa tu. Ketika tu juga. Okay. Jadi kita kena beritahu sebab kita takut orang confuse. Orang yang tukang ambil gambar ni pun kadang dia boleh tahu, dia boleh macam syak wasangka juga kan. Tapi orang-orang biasa ni, dia boleh jadi confuse. Terutama apa? Kes yang gambar bulan yang terbang itu tu. Yang viral esok lepas gerhana tu, bukan malam gerhana tu yang viral keluar gambar bulan terbang tu kan. Siapa yang saya ada post kat Facebook, saya cakap ini adalah simulasi semua kan. Yang orang kata, orang satu dia orang percaya benda tu. Satu saya tak faham kenapa orang percaya. Nombor dia cakap benda tu adalah gerhana bulan. Orang boleh kata inilah gambar sebenar gerhana bulan. Saya pun tak apa-apa nak faham adakah dia tengah troll kita ke
ataupun dia memang tak faham. Kan? Tapi bagi saya ini adalah satu benda yang kita belajar daripada sekolah lagi. Benda sains, kan? Benda yang kita dah belajar daripada dulu. Takkan kita tak pernah belajar kot, kan? Ataupun takkanlah kita tak pernah terbaca sebelum ni, kan? Jadi itu yang saya pelik. Kenapa orang cepat sangat percaya benda tu gambar betul? Padahal itu adalah gambar simulasi. Itu daripada mana? Kalau tak silap saya daripada TikTok. Ada satu account TikTok yang share, lepas tu ada orang dia screen grab ke benda tu, dia jadikan video, dia share dekat dalam Instagram lah, apa benda semua tu kan, dekat Facebook semua tu. Jadi dia melarat-larat lah. Jadi orang kata boleh jadi macam tu. Kan, sekejap lagi saya tunjuk. Nampak gayanya malam ni saya tak cerita pasal Australia ni. Cerita pasal viral je kan. Tak apalah. Kita settlekan cerita viral tu dulu. Tapi kita settlekan pasal gerhana bulan ni dulu. Okay. Sekejap lagi saya tunjuk video tu. Okay. Saya tunjuk video tu. Kat mana saya tunjuk? Saya tunjuk dekat dalam Facebook nanti lah. Okay. Okay. Ada komen ni. Apa? Ellie. 2-in-1. Ini gambar 2-in-1. Betul lah ni. Dia macam apa tu? Nescafe 3-in-1. Ini 2-in-1. Kalau 3-in-1 dia lagi dahsyat. Okay. Kalau ada 3-in-1 tu dia letak gambar kita kat depan tu. Kita beri kat depan tu, kita tempel tu jadi 3-in-1. Okay. Tapi itulah gambar-gambar yang macam gini. Yalah, saya secara peribadi saya kalau boleh saya tak suka sangat. Saya peribadi itu perangai masing-masing lah kan. Sebab dia tidak menunjukkan suasana single tu lah, single moment tu lah kan. Tapi kalau kita beritahu tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kadang-kadang orang dia over sangat edit sampai kan orang kata apa, gambar kaki langit ni, bukit-bukit ni, rumah-rumah ni katakan. Okay, lepas tu dia crop benda tu dalam Photoshop. Lepas tu yang kat belakang tu adalah gambar yang memang dia ambil gambar yang bintang yang lama, berjam-jam. Kan, memang cantik lah, keluar lah nebula lah apa benda apa. Lepas tu dia tempel belakang gambar bangunan. Dia mengatakan, ni lah Orion sedang terbit di belakang bangunan. Padahal itu adalah dua suasana yang begitu berbeza. Teramat-amat berbeza. Jadi bagi saya itu adalah memang penipuan yang begitu jelas. Kan, tak payahlah itu kan. Siapa-siapa yang terror Photoshop, memang terror lah gambar dia. Itu je. Jadi bagi saya itu adalah Photoshop astrofotografi. Dia Photoshopkan gambar tu. Okay? Saya tak begitu gemar lah secara peribadi. Tapi tak adalah pendapat masing-masing lah kan. Okay? Jadi itulah dia. Okay. Makan apa? Lupa nak komposit gambar lembu jalan kat depan kamera. Okay. Gambar lembu okay. Itulah macam-macam saya pergi Oman itulah. Kan, gambar gerhana matahari kan. Nak aja saya Photoshop gambar unta kat depan tu kan. Pasal nak. Tapi tak jumpa unta, jumpa seekor je unta sepanjang-panjang 2, 3, 4, 5 hari dekat Oman tu. Waktu lain tak jumpa pun unta kan. Jadi ingat nak Photoshop je gambar unta kan. Tapi ni lembu kan. Tapi dengan cerita tu apa? Elektrik apa terputus semua kan. Itulah dia kan. Masa tengah live tu. Ni ada satu istilah baru. Astro-Photoshopy. Okay. Bagus Astro-Photoshopy boleh. Kita boleh viralkan istilah ni. Okay, saya tengok gambar lain. Ni Ustaz Noah yang gambar ni. Tai kita ni, jangan main-main kan. Takkan dia share gambar orang lain, dia tak share gambar dia. Okay, jadi inilah dia gambar Ustaz Noah. Momen ketika gerhana separa. Okay, gerhana separa. Jadi yang saya dapat tahu, yang saya rasalah gambar ni adalah menerusi kamera dan teleskop kan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita gunakan teleskop, bulan dia besar. Okay, kita boleh zoom dekat. Bila zoom dekat tu, jadi kita akan nampak dia besar. Jadi dia kita kena test dulu, adakah gambar bulan yang kita rakam muat tak dalam satu frame. Kan, benda macam tu lah kan. Kadang-kadang kita terlupa benda-benda macam tu. Kita nak ambil gambar gerhana bulan, lepas tu tengok. Alamak, masuk dalam teleskop tak muat pula pasal bulan besar sangat. Kan. Jadi itu adalah perancangan di dalam astrofotografi.
kita nak merakam gambar tu, kita nak merakam style macam mana. Macam tadi Emma ada sebut, dia nak rakam gambar bulan tu dia guna teleskop 1600mm focal length dia dekat zoom. Tapi dia nak ambil gambar bintang, dia gunakan 14mm. Okay, jadi dia adalah dua benda yang berlainan yang dia plankan untuk gabungkan kemudian. Okay. Jadi itu benda adalah benda-benda yang kita kena tahu dan kita faham. Okay. Okay, sekejap Okay, sebenarnya kat belakang saya ni teleskop tengah pasang ni, cuma berawan. Mula-mula tadi dia okey sikit jadi berawan. Jadi saya nak tunjuk pun tak dapat nak tunjuk keadaan sebenar lah. Okay. Okay, ni ada pengalaman ni. Ustaz Noor kata apa, masa ni terpaksa guna manual teleskop dekat tiang lampu masa nak keluar. Okay, boleh ingat cerita ni. Okay, betul. Maknanya ketika gerhana tak nampak kan, tapi bila time dia dah habis tu, langit elok pula, tapi kebetulan pula teropong kita tu betul-betul letak dekat tempat di mana ada benda menghalang. Dalam kes Ustaz Noor kata apa, ada tiang lampu. Tiang lampu, maknanya bulan tu berada dekat tiang lampu. Kan? Jadi terpaksa digerakkan teleskop tu ke tempat lain. Jadi, padahal teleskop yang digunakan tu adalah teleskop yang berkomputer, yang tracking. Okay? Jadi bila dia tracking tu, kita dah siap-siap. Tapi kalau kita dah alih tu, jadi dah cloud lah tracking dia tu. Jadi terpaksa gerakkan secara manual. Okay, tak apalah, itu ada satu pengalaman yang penting lah, pengalaman yang berharga lah kan. Benda-benda macam ni bagus. Okay? Sebab apa tau? Kalau kita apa, ambil gambar ni, kalau pengalaman yang tak jadi tu pun penting. Pengalaman yang kita kata apa, kata momen benda tu tripod jatuh ke atau benda-benda macam tu kan, itu adalah penting tau. Sebab apa? Satu adalah untuk supaya kita tak buat lagi benda tu. Kan, kalau benda tu asyik dah buat je, mana kita tak belajar lah apa benda yang kita apa mengalami, apa pengalaman kita tu kan. Jadi kita dah tahu dah. Lain kali kalau bulan naik, cari sudut di mana kalau bulan tu tinggi ke apa ke tak terhalang. Kan, jadi kita siap-siap letak teleskop tu tempat macam tu. Kalau tidak, kita kena alih-alih. Kalau teleskop yang kecil tak apa. Kalau tu teropong besar macam belakang saya ni, memang tak boleh alih langsung. Kalau nak beralih tu payah, dan jadi tak boleh. Payah, susah. Jadi kita kena plan. Okay, itu satu. Jadi benda-benda yang tak jadi tu, itu adalah cerita-cerita yang menarik kan. Ini apa, dihijab oleh tiang kan. Dah lah tak nampak gerhana bulan penuh yang dihijab oleh bayang-bayang bumi, tapi nampak pula dia dihijab oleh tiang kan. Tapi dekat KL itu lagi best, kita dapat lihat penghijaban berganda. Gerhana berganda kita dapat. Gerhana bulan yang telah digerhanakan oleh awan. Kan, jadi dapat berganda kan, jangan main-main. Tapi itulah dia pengalaman kan. Jadi ni kata apa, patut rakam momen tu, betul. Momen tengah tiba-tiba kelang kabut, angkat teropong tu pergi beralih tempat lain, itu pun ambil gambar. Sebab itulah cerita, benda-benda yang kita nak cerita kat orang nanti. Kalau lah bila nanti dah COVID, dah habis ke apa benda kan, pengalaman-pengalaman ni, gambar-gambar ni sebenarnya itulah yang kita akan kongsi. Katakan bila kita bagi ceramah kat sekolah ke apa benda kan, itulah yang kita cerita. Contoh macam Emma kan, Emma dengan Lokman yang ambil gambar tiba-tiba terputus elektrik kan, elektrik putus, lepas tu ada lembu langgar, ada lembu langgar ke benda semua kan. Benda-benda macam tu lah, cerita-cerita macam tu, kalau ada gambar ke benda ke, kita simpan benda tu. Itu adalah kita punya experience kita tu berharga. Pengalaman kita tu jauh lebih berharga daripada hasil yang kita dah ambil. Hasil ni ujung je. Ada adalah, tak ada lah. Tapi pengalaman tu penting. Kan? Jadi itu kita kena ambil je dia punya suasana dia tu. Kan, dia punya persekitaran dia tu. Kalau kayalah pasal kalau katakan tak ada gambar, kita nak cerita, orang nak fikir kan payah kan. Sekarang ni kita ada kamera kan, semua dah ada kamera. Jadi ambil je guna kamera, tak ada masalah. Okay? Pengalaman tu penting, kena ingat pengalaman yang tak jadi dengan yang jadi. Yang jadi tu jadilah, yang tak jadi tu pun ambil juga. Jangan kita ketepikan. Ketepikan. Okay, yang ni ulang balik. Ni ulang balik. Okay. Nampak ni gambar ketika bulan tinggi.
Ini ketika bulan rendah. Nampak beza dia tu? Okay, nampak perbezaan ketika bulan rendah, bulan tu penyek. Ketika bulan tinggi, dia bulat. Itu maksudnya dia macam dia bujur sikit. Oh, ini memang saya suka. Saya tak tahulah Emma ada tak gambar bulan penyek ni tapi tak ada pokok. Kan? Kalau ada yang clean punya gambar yang tak ada pokok, kalau boleh buat comparison, saya tak sure dah ada share ke tak. Cuba buat gambar comparison sebelah-sebelah. Dalam satu gambar tu letak kiri kanan gambar bulan yang rendah ni dengan gambar yang dah tengah tinggi tu. So kita boleh tunjuk bentuk bulan tu. Kan bentuk bulan tu dia punya lepeh dengan dia punya sempurna bulat. Okay. Jadi kata apa? Itulah kalau boleh lah nak buat. Okay. Okay. Ada pengalaman ni. Hari kejadian yang banyak diuji 2 hari dan sehari sebelum tu tenang je kawasan keliling. Tiba-tiba malam tu banyak pula sapi nak kumpul tengok gerhana. Okay. Dia betul lah tu. Dia macam dia tahu kan. Dia orang pun nak tengok juga. Takkan kita nak halang kan. Okay. Dia orang bila tengok dia beri salam tak? Assalamualaikum. Dia tak nak tengok. Nasib baik sapi dah tengok. Kalau benda lain datang tengok sekali kan. Jangan nanya. Okay. Okay. Pengalaman tu priceless. Yes, betul. Pengalaman tu priceless. Okay. Emma ada kat YouTube. Kat FB tak tahu kenapa lag. Saya pun tak tahu adakah kita punya streaming di FB dia lagging ataupun macam biasa. Tapi itulah benda-benda macam ni susah nak cakap. Mana punca dia pun kita pun tak tahu. Okay. Tapi itulah. Emma kalau boleh gambar comparison antara bulan bulat tadi tu yang gambar Luqman ambil ni dengan gambar yang dia tengah penyek ni, kalau boleh letak sebelah-sebelah, lepas tu kita tunjuk dia punya perbezaan dia tu. Kan kalau rajin lah, bukan nak paksa lah kan. Okay. Rajin kalau boleh buat. Kalau buat nanti kan tolong tag kat saya, nanti kan saya akan share lah. Bagi sedikit penerangan insyaAllah. Okay. Okay, pengalaman lagi satu, Emma kata tanya apa, kalau masa saya kat Oman dulu tu ada tak macam ni juga ke hari sebelum tenang je, hari kejadian. Itu biar hari kejadian mana telah tahu tu unta datang berkenduri dekat Oman hari tu. Okay. Saya tak tahu, nantilah bila habis cerita Australia ni saya share cerita gun dekat Oman lah. Malam tu cantik. Langit malam tu cantik. Tapi esoknya berawan. Kan masa pagi berawan. Tapi itulah unta tak ada. Unta tidak kelihatan. Saya pun tak tahu mana pergi unta. Unta lari ke apa ke saya tak tahu. Puas nak cari tak jumpa. Dia pengalaman lah tu. Pengalaman tak jumpa unta tu pelik tu. Okay. Okay, jadi rasanya saya tunjuk video viral lah. Cerita video viral tu. Video viral tu saya share kat mana lah. Okay. Video viral. Sekejap saya share dekat Facebook. Itu duk sibuk buat apa? Istiwa Azam tu kan. Okay, ni dia. Macam mana besar kan? Okay. Okay, ada kisah ceritanya video yang sebelah kiri. Okay. Video viral yang tiba-tiba dapat lepas gerhana tu pukul 11 malam tu tiba-tiba ramai pula ada mesej tanya. Kita dah lafraz tak dapat tengok gerhana. Kan? Tiba-tiba orang share gambar tu, dia kata gambar tu gerhana. Mana letak angin kita kan. Okay?
tapi dah lah pukul 10.30, pukul 11 malam kan kita pun dah keletihan. Jadi kita tak dapat tak dapat nak respon lagi lah masa tu. Tapi saya tengok, kita tengok balik. Orang duk share. Lepas tu saya kata tak apalah, nampak gayanya, esoknya kena ulaskan balik. Jadi bila kita tengok balik video ni, Alhamdulillah. Tengok yang belakang ni. Nampak dia tunjuk bulan tu naik. Lepas tu kita bukan setakat dapat tengok bulan, kita boleh nampak bulan tu daripada sudut yang berlainan, daripada sudut sebelah sini. Nampak dia bergerak. Dia punya permukaan ataupun features dia tu, permukaan dia tu, yang benda yang terang gelap tu, kawah-kawah dia tu, kita boleh nampak kawah-kawah tu dia bergaris-garis tempat. Okay, kita ulang balik. Cuba tengok ni. Cuba tengok kawah yang sebelah tepi-tepi ni. Yang hitam ni. Kan? Dia hitam tu. Nampak dia hilang. Dia macam kita nampak daripada tepi. Okay? Jadi ini adalah satu keadaan yang memang mustahil berlaku. Sebab memang satu bulan sentiasa menghala muka yang sama ke arah kita. Okay? Dia sentiasa kita nampak muka yang sama. Mungkin kadang-kadang je kita nampak sikit-sikit. Kita bukan nampak separuh 50%. Kita nampak sedikit 50%. Saya ingat 59% daripada bulan. Sebab kita akan nampak sikit je. Ada nampak belah kiri, belah kanan penjuru tu macam ada nampak sikit-sikit. Tapi tak adalah berpusing macam itu. Kan? Tak adalah sampai tahap berpusing corner baring sampai boleh daripada belah belakang. Tak mungkin. Okay, itu satu. Nombor dua, kalau benda ni berlaku, kenapa satu video je? Mana video orang lain? Sebab bulan boleh dilihat seluruh dunia. Bukannya dekat tempat ni saja. Yang saya dapati, dia kata tempat ni dekat mana? Ke Arktik Yang dia tu orang duk tulis dia kata benda ni dekat Arktik lah apa benda kan. Arktik tu ingat ada orang ke? Ada orang duk sana. Mana gambar orang lain yang rakam momen macam tu? Mesti dia orang nampak juga. Tapi kenapa satu je video saja? Nampak tak? Kan? Jadi video-video macam ni, kalau satu je sumber, kita kena ada satu perasaan buruk sangka. Bukan buruk sangka lah. Syak wasangka. Buruk sangka pula. Kita kena syak wasangka. Relax dulu. Tengok ada tak benda lain. Ada tak gambar orang lain yang berlaku. Memang kita, kalau kita tahu, memang tahulah benda ni CGI pun. Tapi kalau kita tak tahu benda ni CGI, simple je. Ada tak saksi orang lain? Macam kita nak kahwin lah. Saksi 2 orang. Kan? Jadi macam tu lah juga. Jadi kita kena ada saksi. Siapa saksi yang lain-lain tu? Takkan seorang aja. Kan? Takkan satu ni je sumber je. Kan? Ini yang pakcik nak marah malam buta ni kan. Okay? Bukan marah lah. Tapi itulah kita kena faham macam tu lah kan. Kita kena faham. Okay, ada sumber lain tak? Kalau tak ada, kita dah boleh syak wasangka dah. Okay. Kemudian kita yalah, video dia nampak bulan tu naik, bulan tu terbang naik kan. Terbang. Lepas tu dia tutup depan matahari kan. Gerhana matahari lah. Dia gelap sekejap. Dia gelap sekejap. Lepas tu bila dia dah depan sikit, terang balik. Lepas tu ada pula yang kata itu adalah gerhana bulan. Pula dah. Takkan tak tahu gerhana bulan dan gerhana matahari. Itulah masalah juga kalau kita tak belajar benda kat sekolah. Tak tumpukan perhatian bila cikgu cerita. Cikgu cakap. Kan? Benda ni simple yang kita dah belajar masa waktu sekolah dulu. Gerhana bulan macam mana, gerhana matahari macam mana. Kan? Dia kata benda tu adalah gerhana, inilah keadaan gerhana bulan yang berlaku. Itu. Pula dah. Kan? Jadi itu adalah kita nombor 2. Nombor 3 kita tengok. Tengok saiz bulan dengan matahari. Bila bulan tutup bila bulan bergerak. Sekejap saya boleh gerak sikit-sikit tak? Tengok yang gambar yang sebelah kiri tu Nampak ini bulan. Lepas tu matahari belakang kan. Dekat tepi belah kiri dia tu. Lepas tu hilang. Cepat sangat dia hilang. Nampak sikit. Nampak tak bulan tu berapa puluh kali ganda ni, rasanya 10 kali ganda kot lagi besar daripada matahari. 10 kali ganda lagi besar daripada matahari. Mana ada bulan dan matahari kalau kita lihat dekat langit dekat bumi ni hampir sama saiz. Itu sebabnya gerhana matahari berlaku sekejap je, 2-3 minit. Okay. Gerhana bulan lain. Gerhana bulan tu yang tutup bulan adalah bayang-bayang bumi. Tapi gerhana matahari tu adalah momen ketika kalau kita lihat boleh nampak bulan dan matahari tu memang hampir sama saiz. Kan? Kalau orang putih kata coincidence, kita bukan coincidence, itu adalah Allah dah tentukan kedudukan bulan dan matahari macam itu.
jarak bulan dengan jarak matahari 400 kali ganda berbeza antara satu sama lain, tapi saiz bulan dengan matahari pun 400 kali ganda berbeza diameter dia. Jadi bila gabungan macam tu, kita nampak dia hampir sama dengan pandangan mata kita dekat bumi. Kan? Itu dah Allah dah tentukan kita boleh nampak macam tu untuk lihat kebesaran Allah SWT. Okay? Jadi itu pun sepatutnya kita dah tahu. Daripada gambar-gambar sebelum ni kita sepatutnya dah boleh tahu dah. Ini 10 kali ganda besar. Manalah boleh nampak macam tu. Okay. Jadi saya pun tengok macam mana dia buat. Lepas tu saya ingat benda ni boleh dibuat menggunakan banyak software. Salah satu software yang selalu saya bagi talk masa kat sekolah dulu adalah perisian bernama Celestia. 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 Yang tengah-tengah ni. So, Celestia ni adalah simulasi 3 dimensi. Kita boleh terbang antara planet ke planet. Boleh terbang sana, terbang sini tau. Okay? Jadi kita boleh bukan setakat terbang, kita boleh pusing-pusing keliling atas bawah kiri kanan, macam-macam kita boleh buat. Okay? Celestia. Dia adalah dua software yang selalu saya guna. Celestia dengan Stellarium. Stellarium tu tunjuk buruj. Celestia ni terbang ke planet. Jadi saya pun main-main dengan Celestia ni. Saya pun dapatlah satu angle yang di mana kita terbang ke arah bulan. Cuba tengok saya play ni. Kita perlahan-lahan terbang ke arah bulan. Okay. Dan kita akan nampak sebagai salah satu sudut sisi pandangan bulan. Kemudian bila kita bergerak ke bulan ni, kita akan nampak sudut pandangan sisi yang lain pula. Sebelah sini pula. Tadi sebelah kanan. Sekarang kita tengok sebelah kiri bulan pula. Nampak? Jadi mana kita akan nampak hampir 3 suku bulan. Okay. Ini adalah daripada simulasi. Jadi maknanya benda yang orang buat yang belah kiri pun daripada simulasi. Kita boleh buat semula. Kita boleh lakon semula benda tu. Okay. Jadi bila saya search kat Google pun rupanya benda ni bukan setakat tersebar dekat kita je lah. Yang tersebar kat Malaysia ni pasal dia tukang translate. Dia tukang bahasa Melayu lah. Berlaku kat artik lah apa benda. Punya asalnya daripada bahasa Inggeris. Ya, saya jumpa satu posting bahasa Inggeris. Jadi saya tengok, ni mesti yang ada yang bahasa Melayu. Tukang rajin ni translate bahasa Melayu kan. Jadi saya check balik. Lepas tu Ustaz Irfan, Dr. Irfan, Ustaz Irfan daripada UMP, dia ada bagi komen. Dia kata pernah juga video yang sama keluar dekat YouTube yang bertajuk If the Moon Were at the same distance as ISS, gambar yang belah kanan ni kan, pada tahun 2017. Maknanya dia adalah satu simulasi yang dia mengatakan jika bulan berada sedekat sama dekat dengan ISS. Kita dengan ISS dengan kita hanya 330 km. 350 km atas permukaan bumi. Permukaan bumi, ISS 350 km. Bumi dengan bulan 380,000 km jauh ke belakang. Tapi andai kata bulan tu dibawa dekat menghampiri bumi sedekat ISS 350 km, itu yang dia buat simulasi. Dia kata if the moon were at the same distance as the ISS. Nampak? Okay? Jika, nampak dia perkataan if tu. Orang Mak Saleh ni pun dia orang pun tahu. Dia letak terang-terang dalam tu. Dia kata jika, if, jika. Bukannya itulah dia. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap look at the moon. It is as big as it is near as ISS. Look at the moon. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap if, jika. Itu adalah andai kata, jika. Jadi dia nak memberikan gambaran andai kata. Jadi video tu dah keluar tahun 2013. Lama dah. Jadi saya rasa video TikTok yang viral itu tu, rasanya orang lain dia cuba buat benda yang sama dengan siapa yang orang dah buat pada tahun 2013 ni. Nampak? Dia buat benda yang dia macam dia buat semula lah. Dia cuba buat semula menggunakan dia punya software sendiri ke apa benda ke. Dia cuba lakon semula. Okay? Jadi benda tu dah pernah terkeluar. Dan kalau tak silap saya, asal video TikTok ni pun dia ada sebut juga if. Ada perkataan if. Saya jumpa itu. Saya tak screenshot dia benda tu. Yang mengatakan orang yang share video ni pun dia tak kata benda tu berlaku.
Dia kata, if, andai kata benda ni berlaku, mungkin nampak macam gini. Itulah masalah bila orang kita, dia buang perkataan if tu. Bila dia buang perkataan if, dia kata benda tu berlaku tu betul. Lepas tu semua dok share. Tak ada nak fikir-fikir, nak check dulu ke apa benda, tak ada, dia main kongsi saja. Bukan setakat kongsi, dia ulasnya sekali lagi. Dia pergi ulas tu sampai goreng garing, sampai sedap betul lah dia punya mi goreng tu sedap. Kan? Sampai jadi rojak semua tu kan. Kita dengar pun tergamam kan dia punya ulasan dia tu. Itu yang saya tak faham. Bukan tak faham lah. Saya bukan tak faham. Saya agak begitu sedih. Kerana begitu ramai yang mudah terpedaya. Lagi menerukkan keadaan adalah yang mengongsikan cerita ni bukan setakat kita-kita ni je. Orang-orang selebriti juga. Para apa tu ustaz-ustaz juga. Kan? Yang artis-artis tak adalah kan. Tak tahulah ada kongsi ke tak kan. Tapi orang kita tu biasalah. Tapi orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, kalau orang dengar, orang akan percaya dia tu. Dia orang yang duk kongsikan. Dekat dalam page masing-masing, dekat wall masing-masing ke apa benda, itu yang saya begitu kecewa. Kalau saya marah sangat kan, orang kata, kau ni siapa nak lawan ustaz? Pula dah kan, gaduh benda lain dah pula. Tapi itulah masalah dia. Kan. Janganlah kongsi dulu, relax dulu, check dulu. Kan. Kita pun boleh tahu benda tu CGI. Kita pun boleh tahu benda tu adalah komputer punya grafik. Takkan itu pun kita tak tahu. Takkan begitu senang kita diperbodohkan. Kita ada akal, kita boleh tengok, kita boleh agak benda ni macam something wrong somewhere. Macam orang kata, masalah apa? Too good to be true. Kan macam, ini macam best kan. Benda-benda macam gini kan, kalau kita rasa macam best tu, itu selalunya tak betul. Kalau macam gambar tu kan macam berkelabu je ke apa benda kan, itu mungkin betul. Tapi kalau macam senang je boleh ambil gambar, kan. Itu kita kena check. Jadi itulah masalah bila kita kongsi macam tu. Kan? Bila ditegur, okey? Bila kita tegur, okey, kadang-kadang dia edit balik. Saya tengok ada satu page, saya tengok page mana kan. Dia kongsi asalnya daripada situ lah, benda ni berlaku dekat Arctic lah, benda kan. Kemudian ada orang tegur, dia edit dia punya teks tu, dia kata okey, gambar ni adalah CGI. Tapi apa salahnya jika ini boleh memberikan, kata apa, tak salah sebenarnya kan, apa salahnya jika dia dapat mengisafkan orang pula dah, kan. Bila lah pula kita boleh, bila lah, saya tak pernah lah orang ajar saya kan, kita cerita dongeng, kita buat cerita untuk memberi pengajaran. Tak tahulah, mungkin sebab kita dulu kot cerita sang kancil lah, benda semua kan, jadi kita terikut cerita macam tu kan. Tapi itu cerita sang kancil tu, kita memang tahu benda tu cerita dongeng kan. Tapi kata benda macam ni adalah benda yang kita tak sepatutnya menjadikan sebagai satu pengajaran, pasal dia tak akan berlaku. Melainkan kiamat lah, kiamat berlaku pun kita tak tahu macam mana keadaan dia kan. Orang kata ini kalau kiamat jadi macam ni kot, macam mana kita tahu benda ni kiamat jadi macam tu? Kan, betul ke kiamat jadi macam tu? Kan, kita pun tak tahu macam mana keadaan alam semesta bila berlaku kiamat kan. Jadi kita buat anggapan assumption yang berbahaya, yang boleh mencampur adukkan benda yang sepatutnya kita lihat yang sebenarnya dengan bukan sebenarnya kan. Saya tengok daripada respon tu, banyak orang yang lebih suka benda macam gini. Dia kata tak salah lah benda ni, apa salahnya asalkan kita insaf kan. Ini adalah kebesaran yang Allah tunjukkan, kalau jadi macam tu kita kena insaf. Betul lah kan. Tapi percaya tidak, benda yang berlaku kat keliling kita ni setiap hari, nampak bulan, nampak matahari, nampak planet ke apa benda, itu semua adalah benda-benda yang Allah suruh tengok. Itu adalah Allah yang suruh tengok. Dalam surah Al-Imran ayat 190, sesungguhnya kejadian langit dan bumi pada kejadian malam langit dan bumi, putaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Benda-benda yang kita berlaku sekeliling kita setiap masa, siang dan malam, itu pun sepatutnya kita ambil benda tu sebagai tanda-tanda untuk kita insaf. Kenapa kita nak gambar CGI, gambar komputer, baru kita rasa insaf? Yang tiap-tiap hari, pagi-pagi lepas subuh, lepas syuruk matahari naik, kita tak terasa apa pun. Nampak tak?
ada something wrong somewhere ni. Kita buat tak endah benda yang Allah dah bagikan kepada kita tiap-tiap hari, siang dan malam. Tetapi kita syok benda-benda yang orang reka menggunakan komputer. Itu kita kena buat alignment sikit. Buat kalibrasi sikit. Di manakah kita punya orang kata apa, pemikiran kita tu kat belah mana. Kan. Bukan nak kata aku ni baik sangat, tak ada lah kan. Tapi kita tengok keliling pun kita pun sekabut kepala. Kan. Tak payahlah. Kan. Benda yang dah berlaku tiap-tiap malam. Kita share fenomena yang berlaku tiap-tiap malam. Petang tadi saya share. Petang lepas maghrib tengok kat sebelah timur, sebelah barat planet Zurah ada. Patutnya kita pergi tengok. Kita cakap subhanallah. Masya Allah. Cantik Allah bagi kita sebuah planet yang terang. Waktu maghrib boleh nampak. Kan? Tengoklah ya benda tu. Yang benda yang komputer-komputer pula yang kita duk syok tengok kan. Jadi itulah dia luahan perasaan hati aku pada malam-malam buta. Okay, dah 10.30 dah. Luahan perasaan hati yang menyebabkan banyak kegusaran dan kelang kabutnya dunia, suasana orang kata sehari selepas gerhana tu kan. Dah lah sehari selepas gerhana tu, esoknya tu pun Istiwa Azam kan. Matahari tengok apa tu, matahari atas Kaabah kan. Jadi bila dah habis 3 benda tu, gerhana bulan, hujan, layan viral, Istiwa Azam, saya terus flat. Hujung minggu saya rehat. Siapa tengok satu ahad sini saya tak posting pun. Satu je post saya post kan. Tapi saya tak larat dah, surrender dah. Kena rehat kan. Sabar je lah macam mana kan. Itulah dia. Okay, jadi itulah dia. Kita faham malam ni memang saya tak cerita langsung pasal Australia tu, tapi mungkin minggu depan kita tengok macam mana. Tapi malam ni kita dah tengok gambar-gambar yang telah dikongsikan gerhana bulan, gambar gerhana bulan yang begitu rare, okay, yang berlaku dekat apa tu, dekat Sabah, okay. Dan aku kata daripada gambar gerhana tu kita boleh lihat gambar bentuk bulan lepeh dengan lonjong dengan lepeh semua tu. Nanti mungkin Emma boleh kongsikan nanti. Satu lagi fenomena yang kita sepatutnya lihat dan faham apa yang berlaku. Okay. Kemudian kita masuk cerita bab viral ni. Okay. Jadi padahal pasal bulannya pun kita cerita malam ni kan. Banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya kan. Jadi itulah. Jadi benda yang berlaku kat langit ni, segala fenomena yang berlaku, segala pengalaman kita yang kita hadapi untuk mencerap benda-benda kat langit ni amat-amat berharga untuk kita simpan, untuk kita rekod dan untuk kita kongsikan kepada masyarakat keliling. Especially kita-kita yang memang penggiat astronomi, okay? Yang memang aktif kan, seperti Emma, Sanwa semua kan, yang memang terpaksa berdepan dengan orang, okay? Berdepan dengan orang dan masyarakat. Benda tu, pengalaman kita tu penting untuk cerita kat orang. Kalau kita tak ada pengalaman, kita cerita kat orang, itu kita sembang kosong kan. Tapi kalau kita ada pengalaman sendiri, kita cerita kat orang, itu berharga tu kan. Itulah kita kena betul-betul cerita kat orang bagi orang faham kan. Cuma yalah, benda ni akan berulang. Saya memang akan nampak benda ni akan berulang banyak kali. Okay. Tengoklah nanti bulan sebelah nanti ada gerhana lagi sekali, keluar lagi cerita-cerita pelik-pelik macam ni kan. Tapi itulah, kita terpaksalah kata nak diam tak boleh, kita terpaksa layan kan. Tapi itulah kadang-kadang kita layan pun kita terlebih marah pula macam tadi kan, minta maaf banyak jangan kecil hati pula kan. Kita sama-sama lah kata melihat situasi keadaan kita ni macam mana, dan kita cuba kongsikanlah segala maklumat yang boleh, insyaAllah. Okay. Jadi rasanya 10.30 dah. Itu saja saya sebab kongsi pada malam ni, pada Bicara Santai Falak pada hari ini 1 Jun. Jadi insyaAllah kita jumpa minggu depan. Saya tak pastilah sama ada langit kita ni cantik. Tak salahnya bila PKP langit cantik kan. Jadi saya dah standby dah teleskop tadi tu, ingatkan nak buat cerapan malam tapi berawan pula malam ni, jadi tak dapat tengok. Tengoklah macam mana keadaan esok lusa ke macam mana. Kalau ada saya akan buat live insyaAllah. Okay. Jadi rasanya ada apa-apa soalan ke tak? Tu ada rakan-rakan dekat YouTube. Okay. Isu nilai dengan Selangor tak settle lagi. Itu kena minta Jupan Moko.
Okay. Seremban dah masuk dah. Selangor. Okay, jangan risau. Okay. Okay, banyak rakan-rakan kita. Okay, Rin, apa khabar? Selamat malam tu baru masuk ke? Dah nak balik dah ni. Okay. Okay, sama air raya. Jadi kita ada lagi raya. Kita raya je, tak ada buat macam mana kan. Raya ada lagi. Kuih raya tak habis lagi. Misi kita selepas ni adalah untuk menghabiskan kuih raya sebelum habisnya Syawal. Okay. Itu dah dia. Jadi apa lagi, saya tengok komen-komen yang ada. Banyaklah komen-komen yang menarik lah. Isu-isu menarik. Jadi tak apalah, rasanya itu saja untuk malam ni. Jadi terima kasih pada semua yang sudi mendengar, sudi menemani malam ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di series yang akan datang lah. InsyaAllah. Kalau banyak umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan page Bagan Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Putih Kerajaan Negeri Sembilan. Jangan keluar malam-malam, jangan gula malam-malam. Masa PKP ni, MCO 3.0 ni duduk rumah kan? Dan kita doakan agar usaha kita ni berjaya dan mendapat keizinan daripada Allah SWT untuk diputuskan rantaian. Okay? Siapa yang pergi swab, ada yang kata siapa yang ada kena pergi swab hari ni kan, macam mana dia jolok hidung tu, sedap ke tak sedap kan? Saya lepas saya kena pergi jolok tapi itu sakit lain, benda lain kat hospital kan, itu cerita lain lah. Tapi siapa yang nak kena vaksin, pergilah vaksin. Saya punya lambat lagi, saya punya 1 Julai. Alhamdulillah itu tekan sampai nak pecah skrin komputer, skrin phone dengan mouse tu, masuk juga dalam sistem tu. Okay? Jadi itulah dia, rezeki kan. Okay, jadi tipu kalau tak sakit. Mungkin cara dia lain kot. Okay, tak apalah. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Fotografi tidak dibenarkan waktu PKP 3.0. Tapi dia tak sebut astrofotografi. Tak tahulah, kalau boleh berani pusing dekat polis tu, pusinglah kat situ. Tuan, saya tak ambil gambar pokok, saya ambil gambar langit ni. Kan, ini astrofotografi. Kan, jadi tak tahulah, kalau siapa yang nak cuba-cuba, boleh cuba. Tapi jangan cakap aku suruh cakap. Kan? Itu sendiri buat, sendiri tanggung. Okay, kita jumpa lagi. InsyaAllah dah setengah. Kita jumpa minggu depan. Yang salah adalah daripada kelaman saya, yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Kita jumpa lagi di lain rancangan insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi.